Coach, saya buat bengkel tepi rumah. Saya buat keripik pisang. Saya proses, saya bungkus. Di sebelah rumah saya ada bengkel. Saya buat, bungkus, semua jual keripik pisang situ. Boleh ke dapat halal? Hai, selamat pagi. Saya Abdul Fazmin, Halal Coach. Saya share pengalaman konsultan saya sejak 2009 berkenaan halal dan food safety supaya tuan-tuan perempuan tak susah untuk mohon sedia halal dan mesti. First sekali, jangan lupa subscribe channel Jomun Halal dan follow saya di Facebook dan TikTok untuk info yang lebih power dan bermanfaat. Okey, berkenaan dengan soalan tuan tadi yang berniaga keripik pisang tadi, sebenarnya perniagaan-perniagaan macam ni dikategorikan sebagai atau dipanggil sebagai cottage industry. Now, cottage industry ni boleh ke mohon halal? Okey, cottage industry ni kalau tuan-tuan nak tahu dia macam mana? Cottage industry ni kalau di kawasan kampung-kampung lah. Kalau kawasan kampung-kampung, katakanlah tuan ni ada sebidang tanah. Sebidang tanah, and then mak ayah memang dah lama dah menetap. So kira kampung lah, kira kampung. Ada tanah, dia bukan kawasan perumahan yang tersusun. Dia ada tanah, kemudian ada satu rumah situ. Kemudian tuan-tuan bangun pagi, tiba-tiba dapat idea bisnes keripik pisang. Okey, kemudian buatlah satu bengkel dekat tepi, berasingan daripada rumah, ada tanah lebih kan, rumah kampung, ada tanah lebih, buat satu bengkel, bangunkan bengkel. Yang ni adalah tempat pemprosesan dan operasi keripik pisang. Okey, macam yang tuan tadi, jadi dibanting keripik pisang kan. Jadi itulah kita panggil cottage industry. Dia bukan yang di kilang-kilang yang kemas teratur, bukan di shop lot. Ada macam tu. Ada memang macam tu. Jadi cottage industry ni kita boleh nampak kalau di mana ya? Kalau produk kumpul leko, keripik pisang, dodol, santan, itulah hasil-hasil tanaman itulah diproses di sebelah rumah-rumah, kadang-kadang di bengkel kecil je. Pasaran pun mungkin di sekitar-sekitar itu saja, di pasar-pasar di tempat itu. Jadi itulah dipanggil cottage industry. Kat mana kita nak jumpa cottage industry ni? Okey, kalau tak salah saya, ikut pengalaman saya, di Sabak Bernam banyak. Itu cottage industry, banyak. Bahkan klien saya pun ada di situ. Dia buat coklat dalam balang tu yang ada top satu ketika dulu tu, kemudian ada pop rice tu, coklat dalam balang tu, itu cottage industry di sebelah rumah orang tua dia buat. Kebetulan ada tanah lapang, dia memang boleh mohon halal dan lulus dah pun. Okey, di mana lagi Banting, seperti tuan tadi tu, keripik pisang tu banyak tu, bahkan ada yang ada halal, tak ada masalah, boleh sahaja. Mohon halal ni asalkan kita ikut prosedur, mengena tepat dengan rukun dan syarat dia, dan selesai, senang je. Okey. Kemudian di Kelantan pun ada Terengganu, kerupuk leko kan. Kerupuk leko, cottage industry itu cottage industry lah. Dia di kawasan-kawasan pinggir-pinggir, kawasan kampung tu ada industri-industri macam ni. Jadi dia boleh dipersediakan halal, tidak ada masalah, asalkan ikut peraturan dan syarat. Jadi kategori usahawan cottage industry ni biasanya berada di kategori mikro dan nano lah. Mikro ni perolehan tahunan dia, jualan dia adalah di bawah 300,000 setahun. Itu berdasarkan definisi SME lah, SME Malaysia. Okay? Kemudian nano ni pun ada juga. Nano ni di bawah daripada tu lah. Katakanlah kalau mikro ni jualan bulanan ni dalam 23,000, 25,000, 28,000. Tapi kalau nano ni di bawah daripada tu, 10,000 dan 5,000 pun ada sebulan. Itu di kategori nano. Jadi tuan, kategori nano ni ada yang dapat halal? Ada yang dapat halal. Saya pun tak tahu kenapa bisnes di bawah 5,000 dan nak mohon halal, dan macam mana dia boleh sustain dengan rental. Yalah, sale 5,000, nak mohon halal kena ada premise, kena ada shop lot kedai. Mungkin dia tak ada shop lot lah. Mungkin kalau cottage ni sewa tak ada, bina bengkel atas tanah sendiri, rental tak ada, operation kecil, staff mungkin 1, 2, 3 orang sahaja. Jadi logik lah. Logik untuk peringkat awal 5,000, and then kalau dah ada sejalan, dah masuk pasar yang lebih, kemudian boleh naik ke 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, bahkan boleh keluar daripada kategori nano tadi, mikro, dan boleh jadi, tak mustahil boleh jadi
sebenarnya banyak sebenarnya quotation industry. Kita nampak je macam hidup segan mati tak mahu, dia punya kedai tu kecil je macam tak laku, tapi sebenarnya dia orang kategori kecil, kategori kecil atas daripada 300,000. Sale dia orang banyak sebenarnya sebab dia punya cost of living rendah, kemudian dia punya rental rendah, okey, kemudian gaji pun kat situ kampus-kampus sebab cost of living rendah, gaji pun rendah. Jadi itulah dia usahawan quotation industry tu tadi. Okey. Jadi boleh ke quotation industry ni mohon halal? Boleh dan tidak. Saya nyatakan boleh dan tidak tadi sebab macam ni. Boleh tu kalau lepas syarat lah, tidak tu kalau tak lepas syarat. Okey, kenapa jadi macam tu? Biasanya quotation industry ni, okey, dia akan sangkut di bahagian lesen premis. Syarat untuk mohon halal ni dia kena ada lesen premis atau lesen PBT pihak berkuasa tempatan. Kalau di Kuala Selangor, Majlis Daerah Kuala Selangor lah, macam tu. Dia kena lesen dia tu. Okey. Jadi kalau dia tak dapat lesen tu, tak boleh lah. Tak boleh lah mohon halal. Tapi sebenarnya dia ada alternatif. Dia ada alternatif untuk selain daripada lesen tu, dia alternatif. Sebab dalam manual prosedur persediaan halal, dia ada menyatakan selain daripada lesen PBT atau surat sokongan daripada agensi-agensi kerajaan. So, kalau tuan-tuan boleh dapatkan surat sokongan daripada agensi-agensi kerajaan, bolehlah. Bolehlah mohon untuk persediaan halal. Biasanya itu sahaja yang halangan yang besar lah kat situ. Tapi kalau tuan-tuan tak dapat juga surat sokongan daripada agensi, memang takkan lepas. Memang sebab itu dokumen yang awal yang disemak oleh JAKIM. Kalau JAKIM ataupun JAIS ataupun Jabatan Agama Islam Negeri semak bahagian itu je tak lepas, dia tak akan go through yang belakang-belakang. Dia tak akan go through belakang sebab itu syarat awal je dah tak lepas. Jadi itulah di antara halangan-halangan yang menyebabkan suatu usahawan tu tak boleh nak ke arah halal. Of course, dia ada benda-benda lain lagi, tapi itu yang awal. Jadi macam mana nak buat kalau tuan-tuan sangkut kes tu, pergilah rujuk balik dengan PBT, ataupun kalau PBT tak boleh, pergilah rujuk agensi. Sebab agensi ni banyak. Kalau tuan-tuan berada di contoh di Kuala Selangor, kalau dah pergi Kuala Selangor tak boleh, means tak boleh lah. Tapi kalau agensi ni dia banyak. Jabatan Pertanian ada, kita ada MARA, kita ada SME Corp. Jadi kalau kita ada Risda, kita ada Mardi. Kalau Mardi tak nak bagi, boleh pergi ke Risda. Kalau Risda tak boleh bagi, pergi kepada SME Corp. Kalau SME Corp tak bagi, pergilah MARA. Jadi banyak choice. Tinggal usaha tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kena berusaha lah. Kalau betul-betul nak halal, jangan pergi satu agensi, PBT tak lepas, pergi agensi. Agensi tak bagi, dah give up. Tak boleh lah macam tu. So, kalau kita nak berjaya dalam bisnes, kena rintangan tu, kena hadap, selesaikan sampai dapat. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap dapat membantu mana-mana yang subscriber saya, mana-mana yang menonton ini, dan mana-mana yang ada masalah berkaitan ini. Saya dah ceritakan solution apa yang tuan-tuan boleh dapat. Okey, jadi kita akan berjumpa lagi di sesi akan datang. Saya Halal Coach Abdul Fazmin. Saya share pengalaman saya halal consultant sejak 2009 berkenaan halal dan keselamatan makanan. Semoga ada manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dapatkan persediaan halal dan mesti. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa subscribe dan follow saya di Facebook dan TikTok. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak perkhidmatan percuma daripada kami, halal gap analysis. Apa tu halal gap analysis? Boleh cari saya punya video konten sebelum ni tentang halal gap analysis, ataupun boleh ke laman web kami www.jomonhalal.com dan baca tentang halal gap analysis dan macam mana anda boleh dapat perkhidmatan ini secara percuma. 5 klien sahaja, 5 syarikat sahaja sebulan. Saya sendiri akan datang. Jadi untuk itu kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum dan goodbye.